menyelami realiti, menjejaki masa, meninjau peristiwa, paparan kronikal kembara kehidupan, pelbagai keunikan juga pengalaman menarik dari dalam dan luar negara. Segalanya disorotkan selama setengah jam dalam jurnal bernama setiap Ahad jam 9.30 malam hanya di Bernama TV. Baiklah, selamat pagi. Kita bersama lagi dalam Hello Malaysia untuk membincangkan satu lagi topik yang saya percaya akan menarik perhatian anda. Sedang bersama kami secara live dan eksklusif Hello Malaysia di Bernama TV. Dan rata-ratanya mungkin telah pun mengetahui bahawa proses penamaan calon untuk pilihan raya kecil Kuala Besut telah pun disempurnakan dan sudah sah bahawa akan berlaku satu lawan satu di antara calon Barisan Nasional dan juga calon bebas. Dan inilah perkara yang akan kita sembang-sembang di Hello Malaysia kerana topik yang kita pilih hari ini ialah Kuala Besut, senario politik Terengganu. Satu isu yang cukup menarik sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia di studio Hello Malaysia bersama dengan saya. Baiklah, kita mengalu-alukan saudara Lokman Nur Alam yang merupakan panel pemikir jasa. Jadi, Man, selamat datang semula ke Hello Malaysia. Saya difahamkan Man baru saja pulang dari Kuala Besut. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kita. Dan itulah yang ingin kita congkil sebentar lagi. First hand information, apa yang berlaku di Kuala Besut semasa proses penamaan calon berlangsung. Dan kita juga mengalu-alukan saudara Azizul Hakim Abdul Aziz, iaitu Setiausaha Bahagian Penyelidikan Barisan Nasional. Jadi Zul, kita bertemu semula di Hello Malaysia. Ya, saja. Satu topik yang cukup menarik sebenarnya, Zul, ya. Banyak implikasi-implikasi yang boleh kita lihat bila kita bercakap tentang pilihan raya kecil di Kuala Besut ini. Dan mengkali buat anda yang sedang bersama kami secara live dan eksklusif Hello Malaysia ini, talian juga kami sediakan kepada anda untuk memberi pandangan juga dan juga pendapat berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini. Jadi jangan malu-malu, jangan segan-segan panggil kami di 03-2693-7008. Baiklah, seperti yang saya katakan, saudara Lokman turut berada ketika proses penamaan calon berlangsung di Kuala Besut. Jadi daripada pengamatan saudara sendiri, bagaimana reaksi, bagaimana penerimaan dan juga semangat bukan saja calon-calon tetapi juga mungkin penyokong-penyokong kedua-dua parti yang akan bertanding dalam pilihan raya kecil nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Saya daripada pengamatan saya pagi tadi nampak suasana agak baik berbanding dengan pilihan raya lepas. Mungkin kerana kali ini kita adakan pada bulan Ramadan, kan? Ini bukan kali pertama kita berhadapan dengan pilihan raya dalam bulan Ramadan ni. Kita pernah buat satu pilihan raya di Perempatan Pasir. Cuma pada ketika itu kita berhadapan dengan calon daripada PKR, kan? PKR ni memang dah sinonim dengan demonstrasi, dengan provokasi dan sebagainya. Tapi alhamdulillah lah, saya tengok pagi tadi kedua-dua belah pihak, baik daripada Barisan Nasional, baik daripada PAS, mereka tenang, tenang. Dan saya rasa yang banyak menyumbang kepada ketenangan di pusat penamaan calon hari ini adalah kerana kali ini tidak melibatkan daripada parti selain daripada PAS. Mana pembangkang hari ini saya pun tak nampak tadi ada bendera DAP, saya tak nampak ada bendera daripada PKR. Itu sebab boleh dikatakan hampir semua, walaupun adalah insiden kecil provokasi daripada penyokong PAS, tapi sangat minor, terlalu kecil. Jadi saya menjangkakan dalam tempoh sehingga 24 hari bulan suasana akan lebih kurang similar, lebih kurang sama dengan keadaan sekarang ni. Tidak akan ada banyak insiden tegang urat dan sebagainya, insyaAllah. Okey, insyaAllah. Dan kalau kita lihat apa ni Zizul, daripada dua calon yang akan bertarung di PRU ataupun PRK Kuala Besut ini, Barisan Nasional diwakili oleh Tengku Zaihan Cikgu Abdul Rahman yang berusia 37 tahun.
Sementara lawannya dari PAS ialah saudara Endut alias Azlan Yusof atau lebih dikenali sebagai Cik Long di kalangan penduduk di Kuala Besar itu sendiri. Pertarungan yang dikatakan agak menarik juga, tetapi dari segi personality, ketokohan kedua-dua itu, bagaimana Zizul menganalisa ataupun melihat kedua-dua calon yang akan bertanding dalam pilihan raya kecil kali ini? Sebenarnya Tuan Haji, pada pendapat saya, kedua-dua calon seimbang daripada aspek credibility. Okey. Kalau kita lihat Tengku Zaihan, calon daripada Barisan Nasional, baru saja berusia 37 tahun. Betul. Dan sebenarnya ini merupakan salah satu strategi yang bijak daripada Barisan Nasional, kerana kita melihat bahawa kali ini keberanian untuk menurunkan calon muda untuk bertanding dalam PRK. Tujuan ataupun kesesuaian itu dilihat apabila kita melihat di lapangan pola pengundi muda di kawasan Kuala Besar itu adalah agak ramai, iaitu dalam lingkungan 21 hingga 29 tahun berjumlah 4,939 orang, mewakili 28%. Manakala 30 hingga 39 tahun berjumlah 4,837, mewakili juga 28%. Jadi apabila lingkungan umur ini, majoriti pengundi di situ lebih kurang dalam 56%. Jadi amat tepat dan cocok apabila Barisan Nasional menurunkan calon muda. Tapi bukan calon muda ini kita katakan pucuk muda yang mentah, tidak. Kerana kita turunkan calon muda yang ada isi. Maknanya di sini kita melihat calon Barisan Nasional berkaliber. Kita melihat beliau juga memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang sarjana muda kejuruteraan awam, seorang jurutera. Dan sebelum ini juga beliau merupakan ketua pengarah bahagian korporat Jabatan Pengairan dan Saliran. Tetapi saya tidak nafikan juga potensi calon pembangkang, di mana pertarungan satu lawan satu ini didepani berlaga secara bersemuka apabila yang kita panggil Cik Long ataupun Endut Yusof ini sudah berusia 48 tahun, lebih berusia daripada calon Barisan Nasional. Tetapi beliau merupakan seorang kontraktor kelas A dan mempunyai perniagaan sendiri. Jadi di situ kita lihat ada banding beza antara kedua-dua belah calon, antara pengalaman dalam bidang perniagaan dan juga pengalaman dalam bidang pentadbiran dan juga kejuruteraan. Jadi di sini kita melihat kedua-dua mempunyai potensi yang seimbang, cumanya kebijaksanaan masyarakat di Kuala Besut untuk menilai kerana kedua-duanya adalah orang tempatan. Okey, kalau kita lihat daripada slogan yang diketengahkan oleh kedua-dua parti politik yang akan bertanding, Barisan Nasional mengemukakan apa yang dipanggil sebagai Kuala Besut bertambah biru. Jadi itu kita fahamlah warna biru itu dikaitkan dengan Barisan Nasional. Tetapi yang lebih menarik lagi adalah slogan yang diketengahkan oleh PAS 16-16. Ini satu situasi yang cukup menarik. Komen Lokman berkaitan dengan 16-16 ni, Mas. Ya, 16-16 ini akan membawa makna bahawa kedudukan Barisan Nasional dan kedudukan pembangkang di negeri Terengganu tie 16-16. Maknanya kalau kedudukan ini berlaku, ada kemungkinan DUN itu boleh dibubarkan. Mana kalau dibubarkan, ianya akan menyebabkan akan ada satu pilihan raya. Kita baru saja selesai satu pilihan raya, ini akan menyusahkan. Tetapi saya yakin benda ini tidak akan berlaku disebabkan akhir sekali kuasa penentu akan terletak pada tangan speaker. Jadi kerajaan, walaupun kita tewas, walau ini nauzubillah min zalik, kalaupun kita tewas di Kuala Besut, kerajaan itu akan kekal di tangan Barisan Nasional. Cuma kesan daripada sekiranya kita tewas ini akan wujud keadaan di mana macam dulu ketika berlaku 13 Mei tie 14-14 pembangkang dengan kerajaan. Ianya akan memberi alasan kepada pembangkang untuk buat desakan-desakan yang berterusan. Umpamanya bila mereka dah tewas dalam pilihan raya umum yang ke-13, mereka wujudkan seolah-olah ada insiden blackout yang dipanggil 505 kan, padahal tak ada blackout pun kan, tidak ada satu pun petition yang mengatakan ada blackout dan sebagainya. Maka kalau kita lihat blackout yang dibawa oleh pembangkang tidak mendapat sambutan kerana rakyat dah bosan politik kita terlalu lama sepanjang tempoh 5 tahun kita berkempen.
Dan akhirnya bila dah menang, kemenangan diletak di tangan Barisan Nasional, masih ada lagi pembangkang nak mengatakan yang sebenarnya mereka menang, kan? Dan ini menyebabkan 505 gagal mendapat sambutan. Tetapi sekiranya kita gagal mempertahankan kursi Kuala Besut, maknanya jatuh ke tangan pembangkang, tie ini akan menyebabkan 505 akan dibawa ke Terengganu. Maka akan ada desakan-desakan, akan ada demonstrasi, akan ada bantahan, akan ada pelbagai cara. Ketika itu saya yakin Anwar akan masuk memainkan peranan dia. Kerana hari ini dia sudah mula tidak relevan dan tie ini akan membantu dia untuk relevan semula, untuk menghidupkan kembali demonstrasi jalan raya. Cuma ianya akan dibawa ke Terengganu, akan merebak ke sana. Okey, nanti saya juga ingin dapat pandangan Azizul bila kita cakap tentang kedudukan 16-16 ni Zul, kerana implikasinya sebenarnya mungkin ramai tidak dipahami oleh pengundi-pengundi di Kuala Besut sendiri. Tapi apapun kita dengar dulu pandangan daripada pemanggil kita yang sudah pun ada di talian sekarang ini. Lama saya tak dengar suara dia. Itu Blase John dari Teluk Intan. Hai Blase. Hi, good evening Tuan Haji. Hey, good evening to you, Blase. Ya. Good evening and selamat berpuasa. Ya, terima kasih. To the PSF panel and all. Okay. Okay, regarding the Kuala Besut issue. Ya. See, every time it has been said that opposition coming up with blackout so many issues. But my question is that is BM going to give more rights to the people? That is the trend they always do, which has been done during the recent general election. So I think that people in Kuala Besut are very lucky. They will get more rights and probably they also get daging lembu for the Hari Raya. So this is my comment. Okay, thank you very much. Okay, thank you very much Blase John dari Teluk Intan. Menarik juga komen daripada Blase John. Tapi itu biasa, itu pandangan pribadi daripada beliau. 16-16 itu tadi Lokman dah pun memberikan gambaran yang mungkin tidak mendalam lagi, kerana saya percaya Zizul juga mempunyai interpretasi yang tersendiri yang mungkin lebih jelas kepada penonton-penonton bila kita bercakap apa akan berlaku bila kedudukan terikat 16-16 ini. Betul, sebenarnya saya tertarik dengan komen saudara Lokman tadi, kalau minta-minta jangan jadilah na'udzubillah keadaan 16-16 ini menggambarkan satu keputusan yang kritikal, seri yang akan menyebabkan politik kita akan menjadi tidak stabil. Pertama sekali, keputusan dalam DUN akan tergantung kerana tidak ada majoriti mutlak. Perkara kedua ialah apabila usul yang dibawakan seperti bajet negeri tidak akan mendapat sokongan padu kerana wujudnya kerajaan campuran apabila kedua-dua belah pihak seri di dalam Dewan Undangan Negeri. Ketiga, akan berlakunya juga undi tidak percaya yang akan boleh menjejaskan MB yang dilantik oleh Sultan. Namun sekiranya berlaku keadaan 16-16 ini, daripada aspek positifnya pula ialah kita akan melihat bahawa kuasa mutlak Sultan dalam menentukan undang tubuh negeri Terengganu tersebut, siapakah yang akan dipilih sebagai Menteri Besar. Di sini kita dapat melihat potensi ataupun kecondongan institusi raja, sama ada condong ke sebelah kanan ataupun condong ke sebelah kiri. Itu adalah daripada aspek positifnya. Tetapi postmortem yang dibuat di pihak lapangan, kita perlu tahu bahawa keadaan 16-16 ini sepatutnya tidak boleh berlaku dalam perkiraan DUN yang genap. Sebab itu disyorkan kepada pihak SPR untuk melakukan persempadanan semula bagi kawasan-kawasan DUN ini agar ianya menjadi ganjil. Saya ingin senaraikan beberapa negeri yang mempunyai bilangan DUN yang genap seperti Pulau Pinang 40, Pahang 42, Selangor 56, Negeri Sembilan 36, Melaka 28, Johor 56 dan Sabah 60. Ini adalah negeri-negeri yang mempunyai jumlah DUN yang genap. Dan kalau kita perasan saudara Lokman, jumlah parlimen kita pun 222. Maksudnya kalau dibandingkan kedua belah pihak boleh mendapat 111 bagi kedua belah pihak. Jadi keadaan ini merupakan satu keadaan yang sebenarnya bahaya dan kritikal kerana setakat ini belum ada lagi pembentukan kerajaan campuran yang berjaya menstabilkan negara. Tapi saya tertarik juga bila bercakap bila bulan puasa ini suasana pilihan raya agak tenang, tapi bila bulan puasa ni kita bersaing untuk mendapatkan kuasa
Betul. Okey, kita akan berehat seketika, tapi sebenarnya perbincangan ini menjadi semakin menarik dan kita juga perlukan pandangan dan juga pendapat anda yang sedang bersama kami secara live dan eksklusif Hello Malaysia ini. Jadi talian terus kami buka kepada anda di 03-2693-7008. Anda juga barangkali ingin berkongsi sesuatu bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa yang berada di studio Hello Malaysia bersama dengan saya hari ini. Kita berehat seketika, tetapi kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Hello Malaysia. Isu-isu dunia hiburan dan seni tanah air. Cabaran selebriti berbisnes meraih pendapatan sampingan. Perkembangan terkini artis tempatan dan antarabangsa serta dunia sinema. Segalanya disisipkan dengan penuh berinformasi dan santai menerusi program hiburan terbaru. Kan sini bukan sekadar hiburan, setiap Sabtu jam 12.30 tengah hari hanya di Bernama TV. Ekonomi dunia. Berita terkini. Isu semasa. Segalanya baru dan benar hanya di Berita Dunia. Baiklah, kita kembali semula ke Hello Malaysia ini dan kita masih ingin melihat beberapa lagi isu-isu menarik bila kita bercakap tentang Kuala Besut, senario politik Terengganu ini. Penjelasan yang jelas daripada Zizul tadi tentang apa yang akan berlaku sebenarnya dalam Dewan Undangan Negeri Terengganu sekiranya keputusan memihak pada PAS dan akhirnya keputusan kerusi di DUN itu terikat dengan 16-16. Tetapi satu lagi perkara yang juga dibangkitkan Luqman ya. Sebelum campur tangan daripada Duli Yang Maha Mulia Sultan sendiri, mungkin peranan yang dimainkan oleh speaker juga dikatakan amat penting sekiranya kerana 16-16 ini berlaku, kerana dia dikatakan sebagai suara penentu dalam Dewan Undangan. Dia biasanya sekiranya kita baru saja selesai tempoh mengadakan pilihan raya untuk keseluruhan negeri. Maknanya bila keputusan dia 16-16, ketika itulah Sultan mempunyai kuasa untuk menentukan kerajaan mana yang dipilih. Tetapi sekarang ni kita ada kelebihan di mana kita sudah pun melantik speaker. Kita sudah pun melantik speaker. Itu sebab apa yang berlaku di negeri Perak. Apabila dua wakil rakyat daripada PKR tukar parti menjadi bebas dan daripada dia jadi bebas, dia memberi sokongan kepada Barisan Nasional dan kemudian diikuti oleh timbalan speaker daripada DAP juga memberi sokongan kepada itu. Saya nampak ketika itu kita boleh membentuk kerajaan, tapi dengan restu Sultan lah. Tapi kalau kita lihat daripada situasi ini juga Zul ya, mungkin itu akan berlaku sesuatu kemungkinan yang tak boleh kita ketepikan sama sekali. Tetapi dari segi pelaksanaan itu nanti, dari segi ingin meluluskan program-program pembangunan misalnya di Dewan Undangan Negeri itu sendiri, apakah itu juga akan menimbulkan masalah apabila kedudukan 16-16 ini terjadi? Betul. Saya sangat setuju apabila keadaan menjadi seri 16-16, ia akan menjejaskan segala keputusan ataupun dasar-dasar polisi dalam pembentukan kerajaan negeri tersebut. Misalnya daripada aspek belanjawan tahunan, perkara pertama. Perkara kedua, bajet-bajet peruntukan pembangunan fizikal.
bajet peruntukan bagi pembangunan pendidikan. Jadi kesemua aspek-aspek ini tidak mendapat satu konsensus ataupun satu keputusan yang mutlak apabila wujudnya keadaan sedemikian. Tetapi yang paling membimbangkan selain daripada kebobrokan dalam menentukan keputusan dasar dan polisi negeri, yang paling kita takut ialah apabila keadaan 16-16 ini akan menyumbang kepada isu lompat parti. Dan isu lompat parti ini saya kira adalah satu politik yang tidak sihat kerana ia seperti mengkhianati pengundi. Jadi di situ saya melihat pengundi Kuala Besut perlulah lebih menilai daripada aspek kematangan senario politik yang sihat, kerana pembentukan kerajaan negeri yang stabil dapat membangunkan negeri itu dengan maju dan baik. Okey, ada seorang lagi pemanggil di talian sekarang ini, iaitu saudara Johari, juga dari Perak. Barangkali kita boleh berkongsi sesuatu dengan beliau. Assalamualaikum, Cik Johari. Waalaikumsalam. Ya. Saya ada pandangan sikit lah. Ya, silakan. Kalau umpamanya terjadi 16-16, Ya. jadi saya rasa ada kebaikan juga pada orang Terengganu. Sebab bila ada pertandingan sekali lagi DUN dibubarkan, pertandingan akan diadakan. Yang untung adalah orang Terengganu, terutama pengusaha hotel, bergerai-gerai dan macam-macam lagi di Terengganu akan laku. Jadi semua orang negeri, tiap-tiap negeri akan pergi ke sana kan. Jadi saya rasa akan lebih baik lagi lah di sana. Orang Terengganu akan lebih untung lagi lah. Menyambut kedatangan daripada semua negeri untuk berkempen di sana untuk pilihan raya yang penuhnya. Okey. Okey, terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Encik Johari dari Perak. Dia nampak untung daripada sudut peniaga-peniaga. Dia tak tahu bila kita nak organize satu pilihan raya, contoh pilihan raya umum. Kos SPR melibatkan hingga 400 juta. Lebih baik duit pembayar cukai. Lebih baik duit itu digunakan untuk membangunkan negeri Terengganu itu sendiri daripada kita buat pilihan raya. Ada macam pesta kan, sebulan 2 bulan sekali pilihan raya, sebulan 20 bulan sekali pilihan raya. Lebih baik duit itu digunakan untuk pembangunan negeri Terengganu. Tapi Luqman, saya nak tanya satu persoalan yang saya tanya Zizul tadi. Dia pun belum lagi pernah ke Kuala Besut. Saya juga belum lagi sampai ke Kuala Besut, walaupun cita-cita ingin ke Pulau Perhentian utamanya ya. Bagaimana dengan pembangunan di Kuala Besut itu sendiri? Kita tak usah tumpu kepada keseluruhan Terengganu, tetapi di Kuala Besut itu sendiri, bagaimana Luqman melihat pembangunan? Saya rasa pembangunan di Kuala Besut antara yang agak advance, yang agak baik di negeri Terengganu. Dan Besut itu sendiri terkenal sebagai kubu kuat Barisan Nasional. Sudah pastilah kerana banyak pembangunan yang kita bawa ke sana, banyak manfaat yang dirasai oleh pengundi, menyebabkan kesemua DUN dalam Parlimen Besut, termasuk Parlimen Besut, kita menang tanpa ada masalah. Walau bergelora macam mana negeri Terengganu, Besut masih dalam keadaan terkawal. Dalam pilihan raya lepas, kita mendengarkan arwah Dr. Rahman. Usia beliau 55 tahun. Tapi kali ini kita perkenalkan seorang tokoh muda berusia 37 tahun. Seorang anak ustaz, kan? Imej bersih. Dari segi kami orang muda, kita nak wakil rakyat yang mempunyai wajah muda, berpakaian seperti orang muda, cara orang muda. Dan dia juga profesional, ada pendidikan. Dan saya rasa ini akan memberi kesan sebab dalam pilihan raya ini kita ada lebih kurang hampir 28% pengundi daripada mereka yang seperti yang disebut oleh sahabat saya tadi, 21 hingga 29 tahun, dan kemudian ada lebih kurang 27% lebih kurang yang berusia daripada 30 hingga 39. Bawah 40 tahun pun ada 55.3%. Jadi sudah pastilah bila kita ketengahkan wajah muda, orang muda sebagai calon pilihan raya, saya yakin matlamat BN untuk mencapai pertambahan undi 9%, iaitu target mereka untuk dapat majoriti 4,000 undi ini tidak mustahil. Okey. Nanti saya nak dapat pandangan daripada Azizul berkaitan dengan perkara ini. Tapi Aziz dari Kuala Lumpur ada di talian sekarang ni. Assalamualaikum Aziz. Waalaikumsalam Raji dan juga
kepada saudara Lokman dan juga saudara Azizul. Ya. Jadi begini, saya berpandangan sikit saja. saya dapati bahawa saya tidak begitu risau dari segi 16-16 Gram sebab kita ada terangkat undi speaker dan juga ketentuan Undang-Undang Tubuh Negeri Terengganu bahawa Sultan berhak menentukan bilangan kepercayaan yang dimiliki oleh Dewan Undangan Negeri. Ya. Tapi di sini saya dapati bahawa sekiranya terjadi 16-16 ini bahawa maruah dan juga jentera UMNO yang menerajui pihak Barisan Nasional dan juga kita dapati bahawa di sini kalau sekiranya berlaku 16-16 bahawa ini menunjukkan bahawa jentera UMNO masih lagi lemah kerana kita sebagai penyandang tanggungjawab sebagai penyandang mesti mempertahankan. Tapi kalau kita terlepas fungsi ini bahawa maknanya jentera UMNO di Terengganu tidak kuat dan maknanya perpecahan yang selama ini diwar-warkan itu sebenarnya masih tidak lagi bertaut. Yang kedua, kita dapati keyakinan yang amat tinggi oleh pihak PAS yang mana mereka secara terbuka berbaiat. Maknanya seolah-olah mereka pasti menang. Maknanya kalau menang berbaiat jangan sukar hati. Jadi di sini adalah krisis keyakinan diri yang amat penting dan itu satu impak psikologi. Apa pandangan tuan-tuan? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Aziz. Observations yang cukup menarik sebenarnya daripada Aziz. Jadi barangkali Zul cuba respon kepada apa yang dibangkitkan oleh Aziz dari Kuala Lumpur itu. Dua pandangan yang cukup menarik sebenarnya. Betul. Pertama berkaitan dengan isu moral ataupun maruah tersebut. Sekiranya Barisan Nasional tewas di kerusi Kuala Besut, pastinya daripada aspek maruah kita akan terjejas dan tercalar sedikit. Namun di pihak pembangkang mereka akan mendabik dada dan isu itu akan dispin, akan jadi diputar belikkan, menggambarkan bahawa itu adalah sebagai satu lambang kekuatan. Sebab itulah kalau kita melihat daripada simbolika alam sendiri, nama tempat untuk pilihan raya kecil ini adalah Kuala Besut. Kalau kita nak tahu air di muara tersebut keruh ataupun jernih, kita kena tengok air di Kuala tersebut macam mana, baru kita tahu air di tempat lain. Jadi maksudnya petanda bahawa kerusi DUN Kuala Besut ini akhirnya menjadi petanda sekiranya ia menang, ia akan menampakkan dan menggambarkan kekuatan Barisan Nasional yang masih kekal relevan. Tetapi sekiranya kerusi DUN Kuala Besut ini kita tewas, ia akan memberi satu impak negatif kepada Barisan Nasional dan perkara ini akan lebih menguntungkan di pihak PAS. Jadi kalau keadaan seperti ini berlaku, mahu tidak mahu jentera Barisan Nasional perlu bekerja kuat, terutamanya jentera wanita belum melakukan kajian sikap ataupun JR di seluruh peringkat akar umbi. Itu perkara pertama. Dan keduanya perlu berhubung juga dengan pengundi-pengundi luar. Dan saya tertarik, saya melihat jentera wanita UMNO begitu bekerja kuat sehingga mereka juga dapat kesan pengundi luar negara juga ada di Kuala Besut, ada seorang. Jadi keadaan-keadaan seperti ini melambangkan keseriusan jentera Barisan Nasional untuk mempertahankan. Sebenarnya mempertahankan itu lebih sukar daripada mendapatkannya. Tetapi kita daripada bahagian penyelidikan, apabila kita melakukan postmortem, kita mendapati bahawa pengundi pinggir bandar, luar bandar masih menyokong Barisan Nasional. Itu perkara pertama. Perkara kedua, pengundi Melayu masih lagi bersama dengan Barisan Nasional. Jadi Kuala Besut merupakan satu sampel ataupun kawasan yang boleh diuji melalui hipotesis daripada postmortem yang kita buat pasca PRU ke-13 di mana Kuala Besut, kawasan Melayu dan juga kawasan luar bandar. Adakah benar bahawa kedua-dua indikator ini merupakan fake deposit kepada Barisan Nasional? Okey, itu jawapan yang ingin kita cari selepas kita berehat buat seketika, kerana ada lagi persoalan menarik. Satu persoalan yang saya ingin kemukakan kepada Lokman sebelum kita berehat ni, tetapi Lokman jawab nanti selepas kita berehat tentang majoriti yang diperoleh oleh calon Barisan Nasional ketika itu dalam PRU yang ke-13 yang lalu. Lebih kurang kalau tak silap saya 2,631 undi majoriti ketika itu. Tetapi dalam situasi politik yang kita tahulah di PRU ke-13 itu berbeza ketika itu begitu hebat dan sebagainya. Apakah majoriti itu akan dapat ditambah atau dikekalkan sekurang-kurangnya untuk kemenangan kepada Barisan Nasional? Itu perkara yang menarik juga untuk kita sembang-sembang setelah kita kembali seketika, setelah kita berehat buat seketika ini. Baiklah, kita berehat dulu.
semasa, mengupas isu semasa, menjadi saluran pelbagai suara, segalanya baru dan benar di Berita Bernama TV. Sayangnya dah pelihara dah, payah bakal kita. Malah kami cukup gembira dan berterima kasih kerana anda masih lagi bersama kami secara live dan eksklusif Hello Malaysia di Bernama TV, gerbang berita anda. Dan kita masih lagi bercakap tentang Kuala Besut, senario politik Terengganu, dan kita masih lagi mengekalkan dua tetamu yang cukup hebat, iaitu Luqman Nur Adam dan juga saudara Azizul Hakim Abdul Aziz yang ada di studio Hello Malaysia bersama dengan saya. Jadi Man, senario politik yang berbeza sebenarnya. PRU 13 macam-macam berlaku. Dan mungkin setelah keputusan keluar agak reda. Jadi apakah ini akan memberi kesan kepada Kuala Besut? Pada pandangan saya lah, keputusan di Terengganu tidak sepatutnya dalam keadaan begitu. Sebab saya rasa kerja buat kita di negeri Terengganu banyak sangat benda yang telah dilaksanakan oleh kerajaan. Dari segi benefit ataupun kelebihan-kelebihan yang diperoleh oleh rakyat negeri Terengganu jauh lebih banyak berbanding dengan rakyat negeri lain. Cuma kita kena terima hakikat. Kita semua manusia, kita buat kesilapan. Saya nampak dalam pilihan raya umum yang ke-13, kita banyak mengendengahkan calon-calon yang bermasalah. Saya pun tak berapa faham macam mana kesilapan ini boleh berlaku kerana kita ada 8 agensi yang membuat tapisan. Cuma akhirnya pemilihan itu telah menyebabkan beberapa orang yang tidak sepatutnya dicalonkan. Dan ini telah mendatangkan kesan yang sangat negatif kepada Barisan Nasional di mana rakyat telah menolak calon-calon yang bermasalah ini. Tetapi dalam pilihan raya kecil ini, suasana cukup berbeza. Kita lihat penelitian berlipat kali ganda. Macam mana nak pilih calon tu. Dan calon yang dipilih jelas nampak seorang yang bersih, seorang yang tidak ada masalah berbanding dengan calon PAS. Saya rasa calon PAS ini bukan calon yang begitu bersih. Dia pernah menjadi ketua pemuda cawangan, dia UMNO, lepas tu masuk PAS, seorang usahawan yang kita tahulah dia ada benda yang dia kecewa yang dia tak dapat daripada Barisan Nasional menyebabkan dia berhijrah ke sebelah sana. Dan dia juga orang yang banyak mendapat habuan daripada kerajaan, bukan hanya ketika PAS memerintah negeri Terengganu tetapi juga kerajaan Kelantan bila dia bersama dengan USAM. Kita dah kaji latar belakang dia semua. Dan saya nampak pilihan raya kali ini BN akan menang dengan majoriti yang jauh lebih besar berbanding dengan pilihan raya umum 2013 yang lepas. Kerana kita dah singkir keluar masalah-masalah, dan saya nampak kali ini dengan adanya ketua bahagian iaitu Datuk Idris Yusof sebagai antara peneraju utama selain daripada Timbalan Perdana Menteri, saya nampak kita akan dapat satu isyarat jelas apa yang sebenarnya yang dimahukan oleh pengundi-pengundi di bawah. Dan dari apa yang dilontarkan oleh sahabat kita tadi, memang benar ini maruah kita. Dan saya nampak selain daripada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, saya nampak naib-naib Presiden juga seperti Datuk Isyamuddin Tun Hussein, Datuk Syafiq Hamdal tadi mereka turun, Saudara Khairi Jamaluddin, Datuk Rosna Rashid Silin. Mereka nampak bersungguh-sungguh nak memastikan kemenangan dan mereka telah memulakan gerakan mereka
Begitu juga dengan wanita kita, mereka sudah dalam keadaan yang cukup bersedia. Dan saya nampak walaupun peringkat awal jentera penerangan bercadang untuk tidak membuat ceramah, mereka mungkin akan membuat keputusan yang sebaliknya. Mereka akan buat juga. Okey, satu lagi perkara yang menarik juga yang saya nak kongsi sama Lokman dan juga Azizul. Barangkali Azizul, kalau kita lihat PRU ke-13 keputusan di Terengganu agak memeranjatkan, walaupun prestasi yang ditunjukkan oleh kepimpinan Menteri Besar Terengganu begitu baik, begitu hebat dengan program pembangunan yang cukup membanggakan, hanya memenangi kelebihan 2 kerusi saja ketika itu di Dewan Undangan Negeri. Ada yang mengatakan bahawa ini berlaku kerana berlakunya krisis-krisis dalaman dalam UMNO itu sendiri. Mungkin itu bukan rahsia lagi, ramai yang mungkin mengetahui. Tapi apakah Azizul merasakan bahawa masalah itu sebenarnya telah pun selesai? Ini disebut juga oleh pemanggil kita tadi, Aziz dari Kuala Lumpur. Apakah anda merasakan bahawa krisis itu sebenarnya sudah pun diselesaikan dengan begitu baik, dan tumpuan sekarang ini ialah untuk memenangkan Barisan Nasional secara lebih hebat di Kuala Besar? Ya, betul. Terengganu adalah antara negeri yang Barisan Nasional menang, tetapi tidak cukup 2/3 majoriti di Dewan Undangan Negeri. Jadi sebenarnya apabila kita bedah semula keputusan yang kita peroleh itu, kita melakukan postmortem, maka antara punca-punca yang dapat kita kesan adalah berlakunya perpecahan dalaman sehingga menyebabkan masalah daripada pemilihan calon yang pada asalnya berdasarkan kepada konsep winnable candidate, namun akhirnya terpaksa juga memilih kepada calon-calon yang pro kepada sesetengah warlord dalam UMNO. Dan ini bukan lagi sebagai satu rahsia, dan saya kira di blog ataupun di media sosial perkara ini sudah pun diketahui, pertembungan antara dua orang yang berwibawa dalam sebuah negeri. Bak kata pepatah Cina, kita tak boleh letak dua harimau di atas satu bukit. Jadi keadaan begitulah sebenarnya yang berlaku. Kemudian kita juga perlu bersyukur bahawa tiba-tiba Terengganu diuji dengan diberikan satu lagi pilihan raya kecil. Walaupun kecil, impak dia besar. Jadi apabila berlaku keadaan sebegini, sebenarnya kita melihat kedua-dua pihak ini, saya kira dua-duanya telah pun kita boleh katakan win-win situation, menang-menang. Seorang berada di persekutuan dan seorang lagi menjadi Menteri Besar. Jadi apabila perkara ini sudah jadi begini, kita melihat bahawa masalah krisis dalaman ini sudah mulai reda, dan kita dapat melihat daripada petanda-petanda dan simptom-simptom semasa sekarang sudah boleh duduk semeja dan juga dapat bekerjasama untuk menjadikan Terengganu bertambah biru bagi Dun Kuala Besar ini. Dan krisis dalaman ini sebenarnya bukan lagi rahsia dan sudah beransur reda demi survival Barisan Nasional. Kadang-kadang sayang kalau kita lihat pembangunan yang telah pun dirancang oleh para pemimpin di Terengganu sendiri dengan sokongan daripada kerajaan pusat begitu hebat sekali sebenarnya. Dan alangkah kecewa aja barangkali rakyat Terengganu sendiri kalau kedudukan 16 ini boleh memberi impak ataupun kesan yang negatif kepada program pembangunan yang telah dan sedang dirancang di Terengganu itu sendiri. Itu sebabnya 17,000 orang lebih pengundi-pengundi di Kuala Besar ini, mereka harus berfikir dengan waras. Mereka harus fikir apa kesannya sekiranya mereka cuba buat perubahan di Kuala Besar. Perubahan itu tak ke mana, BN tetap akan kekal sebagai kerajaan. Cuma ianya akan memberikan banyak perkara-perkara negatif berlaku. Sebagai contoh yang awal tadi saya sebut, ianya akan memberi ruang kepada pembangkang untuk mendesak secara bertubi-tubi, berterusan. Dalam tempoh 4 tahun akan datang, mereka akan berhadapan dengan demonstrasi di sana, mereka akan berhadapan dengan pertelingkahan yang tidak henti-henti. Dan banyak keputusan-keputusan untuk kebajikan rakyat, banyak keputusan-keputusan untuk masa depan rakyat akan terganggu. Dan keadaan akan menjadi tidak stabil di Terengganu. Itu sebabnya saya yakin rakyat negeri Terengganu, khususnya di Kuala Besar, mereka ni, saya nak beritahu lah, orang Terengganu ni bijak-bijak sebab mereka ni dari segi pemakanannya mereka banyak makan ikan kan. Kita nak anak kita cerdik kan.
kita bagi dia orang squad emulsion. Dan dari segi semenjak pemerintahan yang Muhammad Menteri Besar ni, saya nampak banyak keputusan SPM, keputusan PMR, banyak Terengganu mendapat tempat yang baik. Jadi saya yakin orang Terengganu mereka bijak. Saya tak risau sama sekali di Kuala Besut. Saya begitu yakin yang Barisan Nasional akan mendapat keputusan yang jauh lebih baik berbanding dengan Pilihan Raya 2013. Okey, kita dengar pula apa kata pemanggil kita yang ada di talian sekarang ini, Rajan dari Kuala Selangor. Hai Rajan. Hai, selamat malam. Hai, selamat malam Rajan. Ini saya bagi pendapat saya lah ya. Ya. Bagi saya pilihan raya kecil ni adalah satu pembaziran ya. Pembaziran wang ringgit dan masa. Kerana pada akhirnya BN tetap akan menang. Dengan jenteranya yang kuat ya, di mana pemilih-pemilih kanan semuanya akan turun. Ya. Dengan peruntukan yang tinggi ya. So pasti barisan akan menang. Ya, tapi yang untung rakyat Kuala Besut sendirilah. Ya. Kerana dalam masa yang singkat ni kita akan lihat ya, pembangunan yang pesat. Dikatakan awal-awal lagi pun Menteri ini dah umumkan pembinaan 500 rumah murah. Ya. Itulah pertama. Kemudian saya rasa semua pembangunan akan besar lah. Jambatan ke ni ya. Dijambat ke Balai Raya, semua akan dapat. Saya rasa pasti BN akan menang. Ini bagi saya pembaziran jugalah. Sebab kita tahu pilihan kecil ni pasti BN mesti menang dengan jentera yang kuat. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Rajan dari Kuala Selangor. Jadi istilah yang digunakan pembaziran itu barangkali tidak tepatlah kerana ini satu pilihan kecil yang terpaksa dan mesti diadakan disebabkan oleh situasi yang tak dapat dielakkan. Baik, kalau kita lihat apa ni Zul ya, dari segi track record bila kita cakap tentang pilihan raya kecil ini, sesuatu yang menarik juga. Kalau 16-16 itu menjadi target pas. Kalau kita lihat sejarah apa ni PRU yang selepas PRU yang ke-12, pilihan raya kecil yang diadakan selepas itu juga menunjukkan kedudukan yang seri. 8 kerusi dimenangi oleh Barisan Nasional, 8 kerusi dimenangi oleh pembangkang. Jadi komen anda. Ya, sebenarnya satu nombor yang cantik. 16 ni banyak maknanya. Pasca PRU ke-12 kita mengalami 16 kali PRK, iaitu 8 dimenangi oleh BN dan 8 lagi dimenangi oleh pembangkang. Dan dalam episod PRU ke-13, pasca PRU ke-13, kita bertemu dan berjumpa dengan episod pertama PRK, iaitu di Kuala Besut. Dan di Kuala Besut dalam PRU ke-13 ini, dan kita melihat bahawa angka 16-16 wujud pula dan menjadi tema kepada pembangkang. Jadi di sini berbalik kepada komen yang diberikan oleh saudara Lokman Adam tadi berkaitan dengan potensi kemenangan. Sebenarnya secara asasnya di permukaannya memang kita yakin bahawa Barisan Nasional mampu memenangi. Tetapi kita cuma bimbang ataupun agak risau. Kita takut di saat-saat akhir berlakunya pusingan sokongan di kalangan masyarakat, mungkin kerana pembangkang ini begitu bijak memainkan isu-isu yang mereka reka dan cipta untuk meraih simpati masyarakat, khususnya di negeri Terengganu. Setakat ini, baru hari ini kalau kita tengok bagaimana calon pembangkang iaitu Endut telah pun mengiklankan ataupun buat satu video di YouTube bahawa beliau berjanji sekiranya beliau dipilih sebagai adun di Kuala Besut, beliau akan mendapat gaji sebagai adun dan wang tersebut diberikan kepada rakyat golongan termiskin. Jadi perkara ini sebenarnya merupakan strategi-strategi pembangkang, dan Barisan Nasional tidak boleh duduk selesa berdasarkan reportasi keputusan PRU ke-13 yang baru sebulan. Sebaliknya perlu mengerah tenaga untuk bersaing sehabis baik mempertahankan maruah. Tetapi saya tahu bahawa penduduk Kuala Besut ini sebenarnya mereka memerlukan perhatian daripada pihak kerajaan, dan memang rezeki mereka tidak diminta untuk mendapat untuk mengalami satu lagi pilihan raya kecil. Cumanya apabila kajian ataupun penyelidikan survey yang kita buat di kawasan Kuala Besut ini merupakan kawasan
majoriti penduduk nelayan. Isu utama yang sedang dibangkitkan dan juga sedang diperjuangkan oleh calon Barisan Nasional sendiri iaitu isu pengkalan nelayan di Kuala Besut, di mana jeti tersebut airnya cetek menyebabkan nelayan tidak dapat menghantar hasil tangkapan ikan mereka di jeti tersebut, sehingga mereka terpaksa pula menjual hasil tangkapan ikan mereka ni di pelabuhan Tok Bali di sepadan Kelantan. Jadi perlu di sini pihak kerajaan, khususnya Jabatan Pengairan dan Sairan untuk mendalamkan supaya air tersebut sampai di permukaan dan kapal-kapal nelayan ini dapat mendarat di jeti dan hasil tangkapan ikan itu dapat diturunkan di jeti Kuala Besut. Dan itu adalah antara satu kita panggil langkah yang touch point kepada rakyat, khususnya di Kuala Besut. Okey, banyak lagi touch point barangkali yang boleh kita kongsi bersama Lokman sebentar saja lagi, Iman, kerana kita akan berehat sekali lagi dan kembali nanti. Kita sebenarnya hampir-hampir berada di penghujung Hello Malaysia. Berehat dulu. Menyelami realiti, menjejaki masa, meninjau peristiwa, paparan kronikal kembara kehidupan, pelbagai keunikan juga pengalaman menarik dari dalam dan luar negara. Segalanya disorotkan selama setengah jam dalam jurnal bernama setiap Ahad jam 9.30 malam hanya di Bernama TV. Girang gemilang atau penuh kecundang, paparan kegairahan, laporan sukan tanpa sempadan, wadah bertenaga dan terkini, sukan at Bernama TV. Baiklah, kembali semula di penghujung Hello Malaysia. Sebenarnya tak banyak lagi masa yang tinggal. Jadi tadi disentuh oleh Azizul tentang beberapa program ataupun projek yang dilaksanakan dan tentang JT itu juga satu touch point yang cukup menarik. Barangkali ada lagi daripada pemerhatian Lokman sendiri ketika berada di Kuala Besut sendiri. Apa lagi program-program ataupun projek-projek sebenarnya yang telah pun dirancangkan untuk penduduk-penduduk di Kuala Besut. Ya, saya nampak dari segi isu tempatan, BN dalam keadaan yang agak selesa kerana isu-isu yang dibangkitkan lebih pada isu-isu yang melibatkan pembangunan. Sudah pasti bila isu yang melibatkan pembangunan itu yang sahabat kita tadi cakap membazir. Sudah pastilah bila ada pilihan kecil, bajet itu sudah pasti lebih akan diberikan di kawasan yang terlibat dengan pilihan kecil. Kita tidak ada kita tak boleh lari, memang kita akan spend. Lebih-lebih lagi kita tengok berdasarkan apa yang saya turun tadi, isu yang dibangkitkan menaik taraf padang bola sepak, kolam renang untuk TUDM, untuk tentera, sebab kita ada pengundi tentera lebih kurang 1,000 lebih orang. Kemudian ada macam sahabat kita sebut tadi, jeti, pekalan, ada pangsa puri 144 buah. Saya nampak benda-benda ni semua boleh diselesaikan oleh barisan. Cuma apa yang saya bimbang, sekiranya isu nasional itu dibawa ke Kuala Besut dan ianya mempengaruhi keputusan pengundi-pengundi di Kuala Besut. Yang ini lebih membimbangkan saya. Kerana dari segi isu tempatan, saya yakin kepimpinan Barisan Nasional khususnya di negeri dan juga dengan kehadiran Timbalan Perdana Menteri kita boleh selesaikan banyak isu-isu tempatan. Tetapi bila datang nanti tokoh-tokoh seperti Anwar Ibrahim, tokoh seperti Saifuddin Nasution, tokoh daripada pusat, mereka akan kacau jiwa rakyat, emosi rakyat dengan isu-isu yang tak ada kena-mengena dengan penduduk setempat. Itu sebab saya yakin
Dato' Ahmad Maslan tadi pun sudah turun. Dia dah berjumpa dengan rakan-rakan blogger dan dah berjumpa dengan rakan-rakan penceramah. Kita sudah kenal pastilah macam mana cara kita nak tackle isu-isu nasional yang dibangkitkan. Okey, bila Lokman sebut isu nasional, Zul, suka atau tidak, saya rasa isu yang akan dipermainkan nanti secara berleluasa di Kuala Besut ialah tugas dan tanggungjawab SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya. Saya percaya isu itu akan dibangkitkan semula seperti apa yang Lokman sebut nanti oleh orang-orang kuat daripada pembangkang sendiri, daripada Kuala Lumpur ini akan pergi ke sana, dan itulah isu yang akan dimainkan. Dan kalau keputusan itu tidak memihak kepada mereka nanti selepas pengundian pada 24 hari bulan, saya percaya SPR sekali lagi akan ditokmah, akan sekali lagi menjadi bangsa kepada mereka. Benar, itu adalah satu senjata terakhir bagi pembangkang untuk membunuh kredibiliti SPR, dan sebenarnya senjata untuk memburuk-burukkan SPR ini adalah sebagai ubat penenang psikologi mereka yang mengalami kekalahan. Sebabnya mereka sebenarnya sudah tahu bahawa potensi untuk mereka menang itu sangat tipis. Sebab itulah mereka mencemarkan imej SPR sebelum pilihan raya, semasa pilihan raya dan selepas pilihan raya untuk menimbulkan rasa boleh percayaan rakyat kepada satu badan bebas yang mengendalikan sistem demokrasi di Malaysia. Jadi saya kira itu sebenarnya adalah modal lapuk daripada pembangkang sekiranya mereka masih lagi memainkan isu SPR, kerana kita kena tahu bahawa kalaulah berlaku wujudnya penipuan dalam SPR, mustahil keadaan begitu tipis sehingga kita begitu bimbang berlakunya keadaan seri 16-16 tersebut. Nyata itu adalah sebagai satu bukti yang jelas bahawa sistem demokrasi di Malaysia adalah tulus dan juga bersih. Namun apapun, untuk mengekalkan BN masih lagi relevan di Kuala Besut dan juga di negeri Terengganu ini, ada beberapa pandangan-pandangan yang perlu diangkat, iaitu pertama sekali, isu pembangunan dan kebajikan perlu diutamakan bagi masyarakat Kuala Besut, kerana masyarakat luar bandar itulah perkara yang menjadi nadi. Kerana kalau melihat kepada serangan dalam media sosial begitu agresif menghentam Barisan Nasional, tetapi isu BRIM dan juga isu kebajikan yang menyelamatkan Barisan Nasional dalam PRU ke-13, keduanya masyarakat pantai timur ini sebenarnya dia lebih kepada keagamaan. Jadi Barisan Nasional perlu cenderung sikit menggunakan metod pendidikan dan keagamaan ini, kerana melalui risikan kita sudah dengar Ustaz Azhar Idrus, orang Terengganu akan berkampung juga di Kuala Besut untuk berkempen. Kerana nyatanya kita tidak nafikan di pihak PAS, kerana Ustaz Azhar Idrus juga sedikit sebanyak dapat mempengaruhi minda masyarakat Terengganu. Lebih-lebih lagi beliau juga adalah orang Terengganu. Itu adalah kebimbangan-kebimbangan yang perlu kita berjaga-jaga daripada sekarang. Dan perkara ketiga, masyarakat luar bandar ini sebenarnya dia tidak gemar dan tidak suka sekiranya media perdana kita terlebih-lebih ataupun kita kata overdo dalam berkempen. Jadi perkara-perkara ini kita tidak mahu senjata Barisan Nasional itu makan tuan sendiri. Jadi itulah pesan-pesan akhir saya kepada jentera Barisan Nasional di Kuala Besut. Okey, akhir sekali kita ada lebih kurang 1 ataupun 2 minit saja lagi Lokman ya. Terengganu pernah berada di bawah kepimpinan PAS, kemudian bertukar di bawah kepimpinan Barisan Nasional. Jadi rasanya rakyat Terengganu, terutamanya di Kuala Besut sendiri, sudah harus dapat menilai di manakah kepimpinan ataupun kerajaan yang lebih baik untuk menjaga kebajikan dan masa depan mereka sebenarnya. Ya. Walaupun parti PAS sudah menukar slogan mereka daripada negara Islam kepada negara berkebajikan, tapi dari segi realitinya, sekiranya PAS benar-benar menjaga kebajikan rakyat negeri Terengganu, masakan rakyat negeri Terengganu hanya memberi peluang kepada PAS memerintah cuma satu penggal daripada tahun 1999 hingga tahun 2004. Ini dan kita lihat BN berjaya merampas balik 2004 dan sekali lagi 2008 dan 2013. Jadi ini jelas menunjukkan bahawa rakyat negeri Terengganu sudah tahu yang mana kaca, yang mana permata. Cuma keputusan yang tidak begitu membanggakan dalam pilihan raya umum yang ke-13 itu, saya akui ianya banyak daripada kelemahan kita dari segi pemilihan calon. Cuma dalam konteks Kuala Besut, kita dah perbaiki kelemahan kita. Dan kalau ada kelemahan-kelemahan lain, kita akan terus-menerus perbaiki. Dan saya seru pada lebih 17,000 pengundi di Kuala Besut berikan mandat sekali lagi kepada wakil rakyat kita yang baru, iaitu saudara Tengku
Zaihan, Ya. supaya kita boleh teruskan kesinambungan Barisan Nasional untuk menjaga rakyat negeri Terengganu dengan lebih baik lagi, insyaAllah. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Lokman Nur Adam dan terima kasih kepada saudara Azizul Hakim kerana sudi bersama kita di Harum Malaysia ini. Banyak sebenarnya yang kita perkatakan, tetapi insyaAllah dari masa ke semasa menjelangnya pilihan raya kecil yang akan berlangsung pada 24 hari bulan Julai nanti, kita akan membincangkan lagi tentang kes ataupun isu Kuala Besut ini, kerana ini merupakan satu isu yang cukup menarik. Seperti apa yang dikatakan oleh Azizul tadi, walaupun ianya merupakan pilihan raya kecil, tetapi sebenarnya mempunyai impak yang cukup besar bila kita bercakap tentang senario politik Terengganu itu sendiri. Terima kasih kepada anda yang memanggil kami membangkitkan berbagai-bagai persoalan yang bersifat pribadi dan sebagainya, tetapi kami amat mengalu-alukan dan menghormati segala pandangan anda. Dan terima kasih kepada mereka yang terus menyokong kami di Harum Malaysia, dan seperti biasalah sehingga kita jumpa lagi dalam Harum Malaysia ini. Salam hormat daripada kami semua, dan seperti biasa juga lah, ingat Harum Malaysia, ingat kami di Bernama TV, gerbang berita anda. Kita jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih.